Hey guys, Assalamualaikum semua, nama aku Wafi dan selamat datang ke channel Wafi Official TV. Jadi pada hari ini guys, this is a VTuber Stage episode keempat, di mana VTuber Stage episode kali ini bertemakan adalah VTuber Stage Fact ataupun 10 fakta menarik about Beyblade Burst. Tapi before aku start dulu ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe, tekan button loceng untuk update video-video terbaru. Also follow lah kita punya sponsor kita daripada YouTube, dari YouTube channel. Also dia ada Instagram and also dia Shopee. Dan kalau korang nak dapatkan Beyblade yang termurah dan latest, korang boleh dapatkan dia dekat Shopee Beyblade Store. Okay, so tanpa membuang masa, kita tak nak buang masa sebab kali ni kita tak lama sangat. Kita tahu kalau siapa yang tengok lama sangat nanti aku faham kau akan ngantuk punya. So kita memperkenalkanlah jujur kita. First kali of course kita ada Abang Nazrin Ashraf. Jadi apa kata Abang Nazrin Ashraf kita? Silakan. Hai, saya Abang Nazrin. Nak delivery tak ke? Itu adalah Abang GKJ ataupun orang panggil dia Paduka Gi. Jadi sebenarnya benda ni dah lama kita jalan lain. kurir jemputan kita datang daripada Indonesia, iaitu Coco Hiu. Halo Sparkling. Maaf, tiada stiker. Jadi guys, kita dah memperkenalkan lah. Nampaknya ayam rasanya tu tak cukup makan katnya. So hari ni kita akan VTuber Stage episode keempat. Jadi first kali kita untuk peserta yang pertama ni. Peserta pertama ni dia mempunyai subscriber yang teramai dalam kontestan VTuber Stage ni, dan menguasa kita mempersilakan Hatake Blader. Okay, Hatake dia ayam tu cakap Hatake Blader. Let's go. Jadi guys, apakah kata ataupun pendapat kepada ketiga-tiga orang juri ni? Jadi silakan. We're gonna start with Hatake Blader. So Hatake Blader, video dia very simple. It's just music, gambar, wordings dan fakta. Tak ada suara semua. So the video was okay. It was just okay. Tapi yang bummer dekat sini ialah faktanya. It's not really fakta, it's more to pendapat sendiri. Dia memberi tahu pendapat sendiri. Jadi dia tak boleh kata 10 fakta, dia boleh kata 10 pendapat saya tentang Beyblade lah. So dah lari kat situ, lari topik lah. Sangat dah lari topik, tak kena langsung dengan dia punya tema lah. In terms of video quality dengan editing dia was just okay. Tak ada yang wow, tak ada yang menarik. It was just average. Okay guys, so untuk peserta VTuber Stage yang pertama, iaitu Hatake Blader. Okay, untuk Hatake ni terdapat beberapa fakta yang menarik dalam video tersebut. Contohnya mengenai penambahbaikan layer Longinus daripada SK ke dalam DB series, yang itu memang saya memang agak terja bila saya dapat tengok dia punya video. Info yang memang bagi saya memang agak sangat-sangat membantu sebenarnya. Ada juga beberapa fakta yang kurang tepat. Yang ini kena hati-hati. Pastikan korang kaji betul-betul fakta sebelum korang untuk inilah buat video. Okay, tapi untuk video ni penggunaan voiceover kalau ada lagi menarik, sebab dia hanya menggunakan super text sahaja. Jadi dekat sini bagi saya kalau menggunakan voiceover, video tu memang cantik. Memang sebab video dah, dia punya fakta dah okey, cuma kurang sikit daripada dia punya voiceover lah. Okay, benda ni sangat serius. Pastikan korang menggunakan aras bahasa satu sahaja, jangan campur adukan English dengan bahasa Melayu. Okay, ini sangat-sangat penting lah. Okay, dari segi penggunaan music background, ianya sangat-sangat membantu untuk kita menghayati fakta yang disampaikan. Video pertama ada dari Hatake Blader nih. Saya suka sekali pemilihan fakta-fakta dalam Beyblade-nya. Keren, videonya juga enjoyable walau hanya berbentuk slide, teks, dan potongan video aja, tapi fakta-faktanya on point banget. Mungkin kalau boleh saran, next mungkin videonya boleh sambil ngomong aja dengan bahasa sendiri. Good luck. Jadi
kalau korang nak menyokong Hatake Blader, korang boleh subscribe channel Hatake Blader dan also dia ada Instagram. Dan ya, jom kita. Wah, nampaknya dia pun setuju. Jadi subscribe Hatake Blader. Okay, yang kedua ni nampaknya ayam dia dah belah. Dia sekejap je mampu ajar tu. Jadi untuk peserta kedua ni, dia ni merupakan seorang VTuber yang sangat kelakar. Dan kali ni mampukah dia membuatkan jujur kita tertawa. So kita mempersilakan budak, no, bukan budak bro. Jadi so first aku akan terangkan yang first aku cakap tadi tu kan, apa function Rantaro letak buku dekat dia punya pinggang dia. Okay, so korang bayangkan Rantaro gunakan buku-buku tu kan, ada function dia sebenarnya tau. Dia boleh memprotect dia punya bahagian pinggang, dia punya bahagian bawah pinggang. Apa lagi function buku tu? Buku tu dia buat untuk tidur. Fakta yang seterusnya ialah Spriggan, Valkyrie. Jadi apakah kata 3 orang juri kita? Silakan. Kita ada budak Nob. Okay, budak Nob kita tahu that dia punya presentation diri dia very entertaining. So dekat sini dia menggunakan kelebihan dekat situ. Berlainan dengan video-video yang lain, most of the videos is just gambar, voice over, and some music. Tapi dia sendiri yang talk in front. Macam mana aku cakap korang ni, dia talk in front, dia bagi tahu fakta. Jadi that's a bonus itu. And fakta dia pun quite menarik and how dia sampaikan. So untuk peserta yang kedua adalah budak noob yang tidak asing lagi bagi kita semua. So basically untuk video budak noob ni yang sangat menarik untuk perhatian saya adalah dia menggunakan beberapa watak setiap fakta yang disampaikan, dan itu merupakan salah satu penyampaian yang sangat-sangat menarik perhatian saya. Tetapi terdapat juga beberapa fakta yang kurang menarik, mungkin disebabkan fakta itu sendiri ataupun juga fakta yang kurang tepat. Jadi dekat sini kena berhati-hati jika bila mana kita nak menyampaikan sesuatu fakta. Korang kena faham, fakta ni kena tepat, kena betul. Benda tu tak boleh tak tepat. Jadi kalau benda yang tak betul kita sampaikan, dia akan jadi macam fitnah. Kena hati-hati dekat sini. Tapi untuk video budak noob ni, bagi saya memang sesuatu yang lain dan memang sangat sesuai lah dengan karakter dia, dengan dia punya karisma, dia punya watak, right? Satu lagi, video ni boleh lebih pergi jauh, boleh bertambah menarik jika menggunakan insert ataupun juga bahan sokongan dalam sesuatu fakta. Mungkin boleh menggunakan gambar ataupun video daripada internet. Yes, itu memang sangat membantu lah. Tapi dalam video budak noob ni dia tak menggunakan lah. Dan macam saya kata tadi, memang sesuai lah dengan watak budak noob. Dia memang seorang yang sangat kelakar dan menggunakan kekuatan dia untuk video kali ini. Yang kedua, ada video dari budak noob nih. Saya suka sekali pembawaannya yang unik, editingnya bagus, dan pemilihan faktanya juga keren. Saran untuk budak noob ya, selanjutkan karakter unik kamu dan jadikan ciri khas agar channelnya makin rame dan makin banyak viewersnya. Nak terus menyokong budak noob, korang boleh subscribe budak noob dan also korang boleh follow IG dia Haris. Jadi guys, kita nak berehat sekejap. Kita nak berehat pada sponsor kita. Jadi jom kita berehat sekejap bersama KitKat. Ayam cakap sikit. Ayam cakap sikit. Ayam, cakap dah sikit. Dia bisu. Jom berehat. Ya Allah, Keni lapar. Keni nak makan nasi. Tapi Kak Long tak bagi guna duit ni. Saksikan cerita Miro nak makan 2 pagi hingga 3 pagi setiap Rabu. Hanya ni drama. Lah, tiba. Ini episod paling tiba bagi aku. Jadi ada okay. So episod ketiga pula. Peserta ketiga ni dia pada minggu lepas ataupun pada episod lepas dia kurang menyelah sikit. Jadi apabila mengatakan yang sound tak kuat dan lawak tak sampai, dan apakah kali ni mampu? Okey. Dia kata, adakah dia kata adakah mampu
untuk menewaskan budak no pesaingnya. Jadi, mari kita persilakan. Gigo Hobbies. Aku pinjam suara kau ayam, nanti aku bagi balik. Let's go. Fakta pertama kita kena ada drawing, di mana drawing ini mengandungi informasi tentang barang yang kita nak buat tu. Jadi dia adalah technical info, ada dimension, dia punya maklumat tentang dia punya material. Jadi drawing ni adalah sangat penting yang harus dirujuk oleh manufacturing, dan manufacturing haruslah memenuhi kehendak drawing. Yes. Fakta yang kedua. Jadi guys, apa kata untuk tiga-tiga orang juri yang pakar ni ya? Seterusnya kita ada Gigo Hobbies. Okay, fakta dia out of all paling menarik, sebab dia tak bagi tahu fakta yang mostly korang boleh Google, sebab dia bagi tahu fakta yang dalam industri. Okay, ini fakta yang memang real world punya knowledge about the molding, about the material kan, about the processes kan. Ini memang industri punya fakta. So it's very good, it's very cool, it's very useful, it's very different daripada yang lain-lain punya video fakta tentang Beyblade ni kan. So really appreciate that. And Gigo memang perform in terms of editing and video quality. Untuk peserta yang seterusnya, tidak bukan adalah Gigo Hobbies. Gigo, betul tak sebutan? Okay, tak apalah. Okay, so basically untuk video Gigo ni, video ni agak berat sebenarnya, sebab dia betul-betul memberikan kita satu fakta yang agak berat sebenarnya. Tapi bagi saya, Gigo punya video ni adalah satu-satunya video yang sangat-sangat berguna, membuka minda saya, dan saya dengar satu persatu daripada awal sehingga habis. Mungkin itu adalah kekuatan Gigo. Mungkin dia bekerja dengan dalam sektor pembuatan, maybe. Dan fakta yang disampaikan tu memang betul-betul berguna untuk saya lah. Walaupun video dia sangat ringkas, tapi cukup padat dengan macam-macam lah fakta yang kita dengar dalam sektor pembuatan. Okay, jadi dekat situ kita dah tahu proses pembuatan Beyblade daripada awal sehinggalah habis. Alright, itu memang sangat-sangat bagus lah. Jadi kepada adik-adik yang melihat video ini, pastikan korang dengar betul-betul bagaimana Beyblade itu dihasilkan. Dia bukannya buat pop settle jadi. Right. Tapi ada sedikit kelemahan tentang video ini. Bagi saya, kalau dia menggunakan bahan-bahan sokongan, contohnya macam gambar ataupun video daripada sumber-sumber yang menyokong dia punya fakta tu, adalah lebih baik. Tapi kalau melihat kepada video yang disampaikan oleh Gigo, mungkin itu adalah video cara video dia nak kekalkan dia punya minimalism punya konsep tu. But then thumbs up kepada Gigo. Oke, yang ketiga ada video dari Muas Syakirin. Kayaknya ini fans berat Valkyrie ya. Fakta-faktanya bagus-bagus walaupun hanya seputar Valkyrie. Dan pemilihan pengisi suara seperti kayak Google Voice itu bagus. Saran saya lanjutkan dan makin kreatif lagi. Good luck. Hey guys, kalau korang nak memastikan ataupun korang nak menyokong lah Gigo Hobbies, korang boleh follow Shopee pula. Okay, dia kata Korang boleh follow dekat kau ni gagap lah. Jadi korang boleh subscribe ke Gigo Hobbies dan boleh juga untuk follow IG dia. Okay, jadi dia ni merupakan, dia pandai buat animasi tau. So dia merupakan yang sering mendapat top 3 pula, bottom 3. Tapi mampukah kali ni dia berjaya melamatkan diri, ataupun kali ni terkuman sekali kepada bottom collector.
Jadi guys, apa kata kata-kata ataupun komen juri kita? Seterusnya kita ada The Collector. Okay, The Collector pun video dia yang very common. It's just gambar, lagu and tak ada suara. It's just baca. So it becomes okay. It becomes okay lah, fakta dia pun okay. It's just normal lah. It's just average lah So bagi peserta yang seterusnya adalah The Collector. Okay, so basically dia memang fokus kepada satu watak sahaja, iaitu Rantaro. Dan as you know, Rantaro ni adalah pemilik kepada B jenis Ragnar yang selalu dijadikan sebagai belasahan. Dan rasanya tak ramai yang akan cover Rantaro ni sebenarnya, sebab watak yang banyak di cover oleh mostly YouTuber adalah watak utama, kemudian watak antagonis, kemudian kita ada watak-watak macam kawan-kawan kepada watak utama, contoh macam Sugar Ray Knight. Tapi even Rantaro ni adalah kawan baik kepada Valkyrie, tapi saya tak nampak banyak fakta mengenai dia, tak banyak video fakta mengenai dia. Jadi untuk video The Collector ni satu-satunya video yang saya macam berguna untuk saya juga, so ada penambahan knowledge saya sikit. But then penggunaan BGM ataupun background music yang sesuai, tetapi dari segi VO. Tapi kalau jika The Collector ini menggunakan voice over dalam menyampaikan sesuatu fakta, tu adalah lebih baik lah berbanding dengan tulisan. Dan satu lagi, macam saya kata sebelum ni, dan satu lagi seperti yang saya kata sebelum ni, jika kita nak menyampaikan sesuatu fakta, kalaulah benda ni saya dah cakap banyak kali, kalaulah menggunakan bahan sokongan seperti gambar ataupun video sebagai insert adalah lebih baik. Jadi pastikan benda ni kalau boleh korang usahakanlah. Okay. Next video ada dari The Collector 2, membawakan fakta tentang Kiyama Rantaro nih. Faktanya juga bagus, on point banget. Videonya singkat tapi menarik. Saran saya, lanjutkan lagi dan semakin kreatif. Good luck. Kalau korang nak menyokong The Collector, korang boleh subscribe The Collector, okay? Dan dia juga menghasilkan video-video yang menarik. Tapi kalau korang nak menghasilkan video menarik, tengok video-video menarik. Cakap ayam sikit. Tengok video-video menarik. Mantap. Jadi kejap Jadi kita berehat sebentar. Jom. Rice chicken rice shop, bukan sekar nasi ayam. Kepak. Jadi guys, untuk peserta seterusnya, dia ni merupakan VTuber. Okay, dia yang orang kata dia ni kembar. Kau nak tahu, Geekfitch kata Muaz Syakir ni kembar dengan Muaz Hadi. Kenapa? Sudah pisang macam tu. Okay, jadi kita mempersilakan Muaz Syakir ni. Jom. 10 fakta menarik Valkyrie. Fakta yang pertama, Valkyrie adalah evolusi paling terbanyak. Antaranya Mini Valkyrie, Victory Valkyrie, God Valkyrie, Strike Valkyrie, Winning Valkyrie, Josie Valkyrie, Slash Valkyrie, Brave Valkyrie, dan Savior Valkyrie. Fakta yang kedua. Jadi guys, apa kata juri ataupun komen-komen daripada 3 orang juri, okay? Jom. Next kita ada Muaz Syakrin. So Muaz Syakrin pun sama, gambar, lagu, tapi dia ada voice over. Tapi bukan suara dia. Suara aku tak tahu, Google Translate yang bunyi macam bahasa Melayu Indonesia sikit kan. So to be honest, aku tak suka suara tu, because macam aku tak tahu whether it's supposed to be funny ataupun dia malu nak bagi guna voice dia kan. Jadi presentation tu bagi aku, it was okay, tak adalah teruk. Aku wish dia pakai suara dia. Tapi it's still better daripada just tulis ayat je kan. Because sometimes bila kita tengok dan baca pun macam boring. So bila ada suara tu okay So lah. untuk peserta yang ketiga, tidak lain tidak bukan adalah Muaz
Muaz Syakirin. Saya tak pasti adik ni berumur berapa, tapi video dia memang agak bagus juga sebenarnya. Fakta yang betul-betul membuka minda saya sebenarnya, okey, ada beberapa lah yang bagi saya sangat-sangat berguna lah dia punya fakta. Tapi penggunaan VO yang kurang sesuai sebab tidak jelas. Dia macam menggunakan suara Xiaomi tapi dia menggunakan filter. Jadi dekat situ penyampaian fakta tu dah bagi saya macam agak susah sedikit lah untuk kita nak dengar, terutamanya kalau menggunakan speaker. So sebaiknya menggunakan headphone lah. Alright, so pastikan korang berhati-hati menggunakan suara robot lah. Kalau dah guna suara robot, voice over robot tu, pastikan jangan guna filter dah. Right? Bagi saya penyampaian fakta dia bersahaja. Oke, yang ketiga ada video dari Muaz Syakirin. Kayaknya ini fans berat Valkyrie ya. Fakta-faktanya bagus-bagus walaupun hanya seputar Valkyrie. Dan pemilihan pengisi suara seperti kayak Google Voice itu bagus. Saran saya lanjutkan dan makin kreatif lagi. Good luck. Okay guys, kalau korang nak menyokong Muaz Syakirin dan juga kalau korang nak tengok video-video yang menarik daripada dia, korang boleh subscribe, okay? Tekan je. Dia kata subscribe banyak-banyak sampai 10,000 sub berkarat. Nampak tu, dia memang, aku rasa ayam ni memang penyokong fans Muaz Syakirin ni. Ayam pun, haiwan pun minat Muaz Syakirin ni, punya padu mamat ni. So, kita pergi kepada peserta yang seterusnya. Okey, peserta seterusnya ni dia ni pada minggu lepas berjaya menyelah apabila Miro memang puji gila babeng. Okey, nampak tu ayah pun sama kata. Jadi apakah dia berjaya konsisten? Dia kata mungkin. Jadi kita mempersilakan bak kata Kiki kata kembar dengan Muaz Syakirin, aku tak faham. Jadi Muaz Hadi, jom. Jadi guys, apa kata-kata okey, dia kata apa kata jujur ni jujur. Itu saya translatekan okay. So jom. Finally kita ada Muaz Hadi. Okay, tadi Muaz Syakirin kan. This is Muaz Hadi. Out of all 6 videos yang aku check ni, Muaz Hadi punya video is the worst of all lah. Especially okay, video dia very simple. Ambil gambar, paste, pasang lagu, tulis perkataan kat dalam tu, tak ada voice over semua. And aku tengok video dia out of all paling teruk dan paling malas, because gambar dia ambil tu dengan ada background ni, dia tampal je dekat situ, dia tak remove background, tak nampak cantik, tak nampak clean kan. And then ayat dia pun ada typo. Aku tak tahu typo, salah eja ke apa, tapi it looks like a mess. It looks like a video yang buat dalam masa 10 minit yang tak ada quality check, tak ada check betul-betul sebelum nak release kan. Kalau 1-2 mesti aku boleh terima, tapi this is it's just a mess. So ini yang paling weak bagi aku untuk minggu ni. Okay, so next Allah Muaz Hadi. Okay, rasanya Muaz Hadi ni adalah adik-beradik kepada Muaz Syakirin. But then dan thumbs up kepada adik-adik ni sebab ada usaha juga, ada effort untuk membuat video ni. Dan untuk Muaz Hadi ni terdapat beberapa fakta yang baru saya tahu sebenarnya. Sebab tu video fakta ni bagus sebenarnya. Banyak benda yang kita tak tahu tapi kita tahu. Baru kita tahulah. Okay. Tapi terdapat beberapa juga fakta yang kurang tepat. Jadi pastikan kaji dahulu sebelum menyampaikan sesuatu fakta. Yang ni bahaya. Okay. Lagi satu, untuk Muaz Hadi ni terdapat beberapa kesalahan ejaan. Jadi yang ini agak macam mengganggu sedikit proses video tu. So kita dah shock baca tiba-tiba ada salah eja. Mungkin kita ingat ejaan tu betul tapi rupanya salah. Jadi yang ni pastikan kena hati-hatilah sebab benda
spelling error ni kena hati-hati. Please. Okay, adik. Yang terakhir ada dari Muaz Hadi. Wah, ini kayaknya saudaraan sama Muaz Yakirin tadi ya. Fakta yang dibawakan cukup menarik dan ada bonusnya nih. Keren. Kita semua berharap extend dash release ya memang ya. Dan saran saya semangat terus buat bikin video. Makin kreatif lagi dan good luck. Jadi guys, kalau korang nak subscribe, okay, aku rasa Ayam memang suka nama Muaz. Okay, I see. Jadi hari ni kita akan namakan yang Ayam ni namanya adalah Muayam. Muzayam. Okay. Oh, kita tak nak panggil Ayam, kita panggil Muzayam. Okay. Jadi kalau korang nak support Muaz Hadi, korang boleh subscribe channel dia. Dia punya content pun not bad juga lah. So kita pergi kepada penyingkiran. Jadi siapakah yang akan tersingkir pada kali ini? Kita nak straight to the point. Peserta telah pun berjuang untuk pergi ke final. Namun hanya 5 sahaja yang akan layak ke final. Masing-masing ada kelebihan masing-masing dan semua telah menunjukkan potensi yang baik. Jadi kali ini kita tak akan bermain bottom team, tetapi akan ada terpapar video anda di skrin, dan video itu akan menentukan siapakah yang akan melayakkan diri ke final. Jadi video pertama ditayangkan sekarang. Adalah timeline ataupun jadual di mana di dalam satu proses tahniah diucapkan kepada Giga Hobbies kerana anda berjaya mendapatkan tempat pertama, slot pertama, dan anda menjadi the king of the VTuber stage pada minggu yang keempat. Tahniah diucapkan kepada Giga Hobbies. Jadi peserta yang kedua bermula daripada huruf B. Lihatlah video ini. Vault, kemudian kita ambil shoe. Jadi tahniah kepada budak Nob. Anda berjaya melayakkan diri ke final dan menjadi orang yang kedua menjejakkan kaki ke final VTuber stage. Hanya tinggal 4 sahaja lagi. Siapakah yang akan mendapatkan slot ketiga VTuber stage final? Mari kita lihat di paparan skrin. Kenai dan Zender Sakadera telah berkenalan sejak kecil di sebuah tahniah diucapkan kepada Muaz Yakirin kerana berjaya melayakkan diri ke final juga. Tahniah. Jadi tinggal 3 peserta dan 3 adalah the bottom 3. Tapi kiranya anda hebat juga kerana anda berada di top 6 sebenarnya. Di separuh akhir ni cukup sukar. Jadi yang keempat, peserta keempat, mari lihat di paparan skrin. Tahniah diucapkan kepada The Collector, berjaya melayakkan diri ke final VTuber stage. Tahniah. Berikan tepuk tangan Boro guys. Jadi tinggal 2 sahaja. Di paparan skrin tidak akan menunjukkan video anda, tetapi akan menunjukkan nama yang akan tersingkir. Jadi nama yang akan disingkirkan ialah, kami minta maaf kepada Muaz Hadi kerana anda akan tersingkir. Dan untuk Hatake Blader, anda berjaya layak ke final VTuber stage. Jadi guys, itu saja. Jaga hati, jaga iman. Assalamualaikum. Bye bye.